Baik. Jadi kita kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Okey, pada anda yang baru saja menyertai kami, kita bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari USM, dan juga Dr. Muhammad Syamsuddin Abdul Aziz, pensyarah kanan dari Citra. Okey. Kembali untuk kita teruskan lagi bincang. Mungkin ada yang tergantung lagi tadi, Ismail. Tapi sebelum kita menggantung soalan tadi, cuma kita nak korelasikan daripada Sungai Tua dan juga Padang Kota. Di Sungai Tua, dahulunya dikenali sebagai Batu Cave. Datuk Seri Meridian Syari memenangi dan juga penyandang majoriti dengan 11,374. Padang Kota, penyandangnya adalah Chow Kon Yao dengan 7,808. Jadi ini merupakan kita membuat telahan bagaimanakah penerusan kepada konsistensi dan juga pencapaian yang akan diteruskan oleh penyandang Menteri Besar dan juga Ketua Menteri tersebut. Prof, saya masih lagi tertarik untuk kita bertanyakan berkenaan tentang prestasi kerajaan negeri. Kalau kita ikutkan, tadi Prof sempat berceritakan mungkin pemilihan itu bersandarkan kepada komposisi ekonomi ataupun sosioekonomi. Ada satu kajian yang menyatakan bahawasanya pola pengundian pada kali ini mungkin akan terbagi kepada 3, iaitu di kawasan bandar, suburban ataupun semi-urban, dan juga di kawasan luar bandar. Dan apakah ketiga-tiga faktor ini akan mempengaruhi corak pengundian? Kerana di Kedah saja mungkin ada 3 ataupun 4 kawasan yang dikategorikan sebagai luar bandar. Jadi apa mungkin komposisi di Kedah juga akan berubah disebabkan oleh komposisi, keadaan dan juga klasifikasi ekonomi ini, Prof? Banyak yang boleh harus kita kaitkan bila kita cakap tentang pola pengundi. Lazimnya sebelum kita melihat kepada kedudukan geografinya dari segi urbanisasi, perbandaran, semi bandar ataupun luar bandar, kita juga harus kaitkan dengan 3 lagi faktor. Kepentingan calon, parti dan juga isu yang dibawa. Kerap bila mana berhadapan dengan kempen pilihan raya, apabila calon sudah diumumkan, tumpuannya adalah kepada sejauh mana kemantapan jentera dan juga usaha untuk menangkis dan juga bersifat ofensif ke atas isu-isu yang dibawa. Kalau itu dapat diyakinkan, melahirkan kepercayaan dalam kalangan pengundi, barulah kita akan mampu untuk merapatkan jurang dengan pengundi yang dikategorikan sebagai pengundi atas pagar. Pengundi atas pagar ni berbeza dari segi perwatakan mereka. Mereka lazimnya menunggu hampir 48 jam sebelum pilihan raya untuk menentukan keputusan. Ada yang sudah menentukan keputusan berdasarkan kepada sifat walak kepada parti ataupun melihat kepada calon yang telah dikemukakan. Tetapi ada sebilangan lagi dalam konteks sekarang ni, selepas pilihan raya umum ke-15, kita harus melihat apabila wujudnya satu penggabungan kerajaan baru, sejauh manakah mereka menerima kedudukan kerajaan tersebut. Ini adalah kelompok, apakah kelompok ini akan masih mahu keluar mengundi ataupun akan melakukan undi protes. Jadi kesemua kelompok ini harus diteliti, dihalusi oleh perayu undi. Jadi peranan jentera parti itu mainkan peranan yang cukup besar. Apabila sudah dikemukakan calon, baik di kawasan bandar, separa bandar, luar bandar, yang penting adalah sejauh mana jentera mampu mendekati setiap pengundi dan meyakinkan mereka bahawa keluar mengundi. Apa relevan lagi perayu undi sedangkan kita ada social media, ada beberapa platform yang boleh lebih dekat atau lebih direct kepada pengundi. Sekelompok lagi masih lagi menggunakan amalan konvensional tradisional. Walaupun kita ada informasi yang sampai kepada kita, kelompok ini harus keluar dan juga melihat, meneliti setiap kawasan. Apakah kawasan itu masih lagi putih, hitam ataupun kelabu? Bagaimana untuk memastikan yang kelabu itu bertukar putih, yang hitam itu kalau kekal hitam lah. Jadi dalam konteks ini, apakah yang putih ini mahu keluar mengundi? Jadi jentera ini walaupun informasi sampai, jentera mainkan peranan untuk menarik mereka keluar mengundi. Ada yang mungkin merasakan bahawa kerajaan persekutuan sudah tidak akan berubah kerana dah diputuskan. Keputusannya pada November 2022. Kenapa perlu dibalik? Jadi pengundi luar, sejauh manakah sesuatu kawasan itu, pengundi luarnya adalah bilangan yang besar. Di situlah jentera mainkan peranan besar. Perayu harus menghubungi mereka. Walaupun informasi sampai, kadang-kadang ada sebilangan pengundi mahu parti menghubungi mereka. Menyatakan hasrat bahawa kepentingan mereka ini yang menjadi raja sehari ketika pilihan raya, diajak balik. Di situlah kita lihat komitmen rasa tanggungjawab parti untuk memastikan hubungan 3 serangkai tadilah, calon, parti, isu. Dan setiap kawasan bandar ialah, macam saya katakan di awal tadi, ada politik kelas. Politik di Shah Alam berbeza dengan kalau kita bandingkan dengan politik di kawasan Pendang.
luar bandar. Di situ sentimennya berbeza. Sentimennya barangkali dikaitkan dengan soal dakwah, siasah, tarbiyah, kan? Berbanding di Shah Alam mungkin melihat kepada soal peluang pekerjaan, pendidikan, soal masa depan, nilai kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu boleh kita bahagikan mengikut setiap kawasan. Kawasan bandar mungkin kesejahteraannya melihat apakah kos sara hidup akan dikurangkan, apakah akan ada isu air, banjir dimainkan lagi. Tapi di kawasan luar bandar isunya sama juga, kos sara hidup. Masih lagi isu banjir, isu air. Tetapi di situ ada lagi satu isu yang saya rasakan. Sentimen itu mainkan peranan besar. Fokus sentimen itu berbeza. Berbeza. Kerana kalau kita lihat amalan politik hari ini sepatutnya bersifat etnografi. Bila kita melakukan kajian, saya merasakan mereka yang pergi ke lapangan melihat secara menyeluruh sesuatu kawasan, berpartisipasi, memerhati kawasan itu, tahu demografi geografinya untuk melihat apa sebenarnya keperluan kemahuan di situ. Ini adalah pilihan raya negeri, ini bukan pilihan raya di peringkat nasional. Lokaliti itu penting. Sebab itu calon lokal, calon yang tahu kawasan, calon yang kenal pengundi, calon yang tahu di mana surau, madrasah, kedai kopinya, pasarnya, sekolahnya, itu penting. Kerana lokaliti itu akan disatu tarikkan. Sebab itu saya percaya kalau ada calon yang dikekalkan, mungkin prestasinya akan nilai. Kalau ada calon baru, sejauh manakah calon baru itu sebenarnya sudah menggarap apa yang berlaku di kawasan tersebut. Apakah mungkin calon yang berasal dari kawasan itu juga antara faktor penarik untuk pengundian ataupun komposisi pengundian nanti. Masyarakat di situ, dan ada banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita nanti, dan antaranya juga berkaitan dengan mewakili mereka, rakyat yang berada di negeri kita Babit. Kita akan kongsikan sebentar lagi sebab kita ada bawakan juga lintas bersama dengan rakan-rakan kita di lokasi. Menawar. Betul tu.